Sama-sama kita. Sekejap. Okey. So, malam ni kita bersiaran untuk kali pertama untuk tahun baru 2012. Okey. So, siapa yang ada malam ni, saya percaya mereka yang begitu serius untuk nak jana pendapatan melalui platform Quantum Matter. Okey. Jadi kita malam ni kita nak rungkaikan kenapa hari ni kita nak buat bisnes emas ni dan juga apa potensi yang kita bakal perolehi bila mana kita terlibat secara serius dalam emas ni. Okey, khususnya dalam quantum metal lah. Okey, ini latar belakang saya bagi yang pertama kali mengenali saya malam ni. Okey, so nama saya Muhammad Azlan bin Ismail, boleh juga panggil saya Bang Lan boleh, Bro Lan pun tak apa. Saya habis di Pulau Pinang dekat Kepala Batas. Saya punya latar belakang pendidikan daripada UiTM Seri Manjung dalam bidang architecture. Saya involved dengan Prudential daripada 2002 sehingga 2020 dan juga saya merupakan perunding harta pusaka dengan Asali Interaksi Berhad. Saya join Quantum Meter pada Jun 2020 dan aktif pada November 2020 lah. Okey. Sehingga 15 Mac dinaikkan pangkat ke merchant sehingga sekarang lah. Okay, so ni sedikit latar belakang saya. Dan kita ada beberapa speaker kita yang mana akan turut sama-sama membantu memberi pencerahan, memberi information, memberi pendidikan kepada publik di luar sana. Okay? Jadi speaker kita yang kedua ni Tuan Azan Huze. Nanti bahasa preview nanti dia akan ceritalah. Okay? Sebab kita nak skipkan ke kita punya agenda hari ni. Okay? Dan ni speaker kita yang ketiga, Kak Nila. Okay, so saya percaya yang join pada malam ni semua berhasrat untuk nak bina kerjaya, nak bina income, okay? Nak bina pendapatan. Alright, so saya tak nak cerita sikit berkenaan banyak tentang syarikat. Okay, syarikat itu kita sediakan masa preview minggu depan pada hari Selasa. Kalau misalnya kata tuan-tuan ada prospek baru yang mana yang belum kenal dengan quantum meter, yang belum tahu akan ada quantum meter, apa produk yang ditawarkan, okay, so boleh ajak dia orang ke sesi preview hari Selasa yang mana akan disampaikan oleh speaker kedua kita, Tuan Azan. Okay. Baik. Hari ni kita nak tengok 5 checkpoints kewangan kita. Okay. Ini sebagai satu asas untuk kita nak bina kekayaan lah. Pertamanya, 5 ciri utama yang perlu kita tengok, yang perlu kita highlight. Pertamanya kita nak tengok aliran tunai positif. Adakah kita hari ini dalam positif cash flow? Maksud dia, daripada income kita tu, adakah habis dibelanjakan ataupun belanja kurang daripada income? Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, simpanan kecemasan. Adakah hari ini kita dah ada saving untuk 3 bulan income? Kalau hari ini kita income 5,000 sebulan, adakah kita dah ada reserve 15,000 untuk 3 bulan pendapatan? Alright. Yang ketiganya, kita nak ada satu simpanan yang secure, yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan hingga 1 tahun pendapatan. Okey. Dan yang keempat, bebas hutang. Saya percaya malam ni kita ramai yang terlibat dengan hutang, kan, sama ada hutang kenderaan, hutang perumahan, kad kredit, personal loan dan sebagainya. Jadi ini adalah misi kita. Misi kita untuk kita nak bebaskan hutang. Maksudnya kita nak langsaikan semua hutang negatif. Okay? Macam kredit card, personal loan, itu adalah hutang negatif lah. Maksudnya kalau kita installment kereta, kan, kita duk bayar-bayar, value kereta makin
berkurang. Bila hutang dah habis, value kita pun turut berkurangan. Dan seterusnya kita nak checkpoint keuangan kita yang seterusnya ada bebas keuangan. Kita nak financial freedom. Kita nak satu income yang pasif. Yang mana income pasif ni lah yang menampung untuk kos sara hidup kita. Jadi inilah 5 checkpoint keuangan yang kita, 5 area yang kita target, yang kita maksudnya kita nak achieve lah. Okey, pertamanya bebas keuangan. Kalau kita tengok apa ciri yang ada pendapatan pasif untuk nak cover kos sara hidup. Hari ini mungkin ada orang invest dalam property, invest dalam rumah kedai. Okey, kemudian yang seterusnya mungkin dalam bentuk dividen ASB, tabung haji, unit amanah, saham, RPSI, okay, yang mana boleh generate income bulanan. Okay, contohnya passive income 5,500, kos sara hidup 4,500. So kita tak perlu kerja, tapi ada duit. Adakah kita mampu untuk nak dalam kategori ini? Alright, ini isu-isu yang mana kita nak highlight, nak relate dengan bisnes kita hari ini, Quantum Matter. Okey, so asas untuk bina kekayaan, pertamanya kita jangan melabur lagi sebelum kita belum ada saving. Sebab apa? Ramai orang melabur, akhirnya duit dia lebur. Salah pilih tempat investment. Kita nak buat apa-apa investment, kita perlu ada ilmu. Alright? Inilah yang saya maksudkan. Tanpa ilmu, duit kita habis. Okay, contohnya, kalau kita salah letak, kita masuk skim, kita main forex, ataupun kita invest dekat mana-mana, salah tanpa ilmu, maka duit kita habis. Contoh yang di sini, orang pencen dapat duit EPF 1 juta, 2-3 tahun dah habis. Alright, jadi hari ini kita nak belajar, nak invest dalam emas, nak menyimpan dalam emas pun ada ilmu dia. Dan yang seterusnya tak ada saving, kita cari ilmu, kita belajar, kita join sesi-sesi yang macam ni. Dan kalau kita tak ada ilmu, kita invest secara mungkin ikut orang, introducer aja, okeylah aku join lah, aku invest dah RM1,000 contohnya. Okay? So silat-silat hari bulan, duit kita habis. Sebab apa? Kita tak ada knowledge yang betul lah. Aku invest dah 5 bulan, 6 bulan, tapi tak ada untung pun. Aku quit lah. So rugi. Okay? Jadi kita kena ada ilmu. Okey, so kita tengok asas untuk bina kekayaan seterusnya, kita allocatekan, kita peruntukkan gaji kita untuk saving. Ini yang tadi kita tengok yang 5 ciri tadi tu, kita kena ada cash flow yang positif. Okey, peruntukkan gaji untuk menyimpan at least 10 ke 20% dan kita menyimpan dengan konsisten setiap bulan. Kita disiplinkan diri kita untuk kita menyimpan setiap bulan. Jadi saya akan tunjukkan, kita ada proyek unit kita. Okey, hari ini sebelum kita berbelanja, kita simpan dulu, kita sandarkan kepada emas dulu dan baru kita belanja. Okey, asas bina kekayaan seterusnya, kalau kita simpan ringgit hari ni, okay, dia cuma transit dia. Dapat gaji, letak dalam bank, tak sampai seminggu, clear. Bayar hutang, bayar personal loan, bayar itu, bayar ni, simpan duit kita asyik bocor. Lama-lama simpan-simpan, bocor-bocor, lama-lama habis. So tak ada saving. Right? Okay, now kita tengok, kalau kita ada saving juga, kita simpan ringgit, kita tak sedar yang kita diancam oleh inflasi, di mana kuasa membeli kita semakin berkurangan. Okay, kalau kita tengok, kalau dulu mungkin setandang pisang boleh dapat dalam harga RM10 ataupun RM20, sekarang RM10, RM20 mungkin cuma dapat yang ni saja. Okay, sebab apa? Inflasi. So hari ni, asas untuk bina kekayaan adalah yang terbaiknya adalah emas. Kenapa? Emas ni adalah satu instrumen, satu alat yang terbaik untuk menyimpan. Okey. Tapi tak semua orang mampu simpan emas. Kenapa? Kalau kita tengok emas di luar sana, kalau sebelum ni, kalau tanpa Quantum Matter kita lihat untuk nak beli emas kurang-kurangnya 1 gram ataupun 2 gram. 1 gram sekitar dalam 350. Okey. Tak semua orang mampulah. Okey, nak simpan emas tapi mahal. Jadi, opportunity, peluang yang ada di Quantum Matter ni, kita boleh bermula dengan serendah RM10. Siapa-siapa pun boleh simpan duit. Kenapa kita gunakan konsep digital? Okay, bila konsep digital,
kita boleh bermula dengan serendah RM10. Okay, di mana hari ini kalau kita disiplin menyimpan sikit-sikit, lama-lama dia akan jadi banyak, akan jadi bukit. Ini kita kata selalu berlaku dekat kita punya dealer-dealer emas kita dalam GPG ni. Okay, ramai dah dealer-dealer kita terkena penyakit ni. Okay, bila kita simpan sedap-sedap dah ada 1 gram. Sebab apa? Kita ada ilmu, kita equipkan diri kita dengan ilmu, kita fokus kepada gram. Okay, kita tak kira lah harga naik ke harga turun ke whatsoever. Jadi kita akan rungkaikan dan seterusnya. Okay, so kita simpan sikit-sikit, sedar-sedar dah ada 1 gram. Simpan lagi ada 10 gram. Simpan lagi dah ada 100 gram dan ada yang dah mencecah lebih dari 1 kilo pun di quantum metal. Okay. Inilah realiti dia. Okay, kalau kita simpan ringgit, simpan duit, bocor. Dan macam pisang tadi tinggal kulit saja. Okay, sebaliknya emas, bila kita simpan, lama-lama dia akan jadi banyak, jadi bukit. Ada yang tanya, nak simpan emas sampai bila? Kan? So kita nak simpan emas sampai capai matlamat kewangan kita. Okay? Yang 5 objektif tadi. Kita nak bebas hutang, kita nak financial freedom. Okay? Itulah tujuan dia. Kita nak simpan sehingga tercapai matlamat kita ni. Okay, ini risiko yang emas yang berada di luar. Okay. Emas ni kalau kita tengok dia tak ada dividen. Kita beli emas dalam bentuk let's say kata 50 gram tu lah sampai bila-bila pun dia tak ada dividen, dia tak ada income. Okay. Jadi harga emas kebiasaannya dia akan lambat naik. Jadi kalau orang beranggapan beli emas sebagai pelaburan, kalau misal kata kalau kita tengok tahun lepas punya trend emas kan, dia sideways saja. Okay? Dia naik sekejap, dia turun. Dia sekejap, dia turun sekejap, dia naik, dia turun, dia main kat sekitar harga tu je. Okay? Jadi harga emas lambat naik. Nak jual balik, kedai ambil rendah. Okay? Tak luar. Sebab apa? Sebab ada spread. Dan emas ni kita, kalau kita tengok emas yang di luar sana, kita nak simpan dia susah. Takut hilang, dicuri dan sebagainya. Nak pajak, nak kena pergi dekat arah nak kena bayar upah simpan yang tinggi, dan juga kita kalau kita tak tebus emas kita tu, berkemungkinan besar emas kita akan dilelong, right? Now kita tengok emas yang ada dekat kedai. Okay, emas yang ada di kedai biasanya jewelry lah. Okay, jewelry dia ada emas campuran, dia bukan tulis lah, maksud dia bukan 99.9, dia mungkin 916 sebagainya. Okay, jadi dia harga dia lebih mahal. Okay, markup dia tinggi, lebih kurang 20%, dan dia ada markdown. Kalau kita nak jual besok, dia ada markdown. Dan untuk minimum nak beli dekat bank, sekurang-kurangnya 1 gram, lebih kurang 250. Minimum beli dekat apa nama tempat lain, adalah yang buat dalam bentuk digital macam ni, macam kita ni, starting dengan RM100. Okay. Dan kita tengok emas quantum metal. Pertamanya kita emas tulen 99.9 sudah Perth Mint, tak perlu diragui lagi sebab Perth Mint ni emas milik kerajaan Australia dan dia lebih murah. Okey, markup cuma 3 hingga 7% sahaja daripada harga London Metal Exchange. Dan bila kita nak jual balik dia tak ada markdown. Dia ikut harga actual, harga LME, berapa harga LME, yang itulah yang kita boleh jual pada harga tu. Dan yang menariknya kita ada pegangan emas berganda. Satu-satunya konsep yang ada di Malaysia ni. Okay, cuma ada di quantum metal, pegangan emas berganda serta merta. Kita menggunakan kaedah pembiayaan tawaruk. Okay? Nanti saya akan tunjukkan sikitlah pembiayaan tawaruk ni macam mana. So, cara untuk kita nak kembangkan aset kita, duit kita dengan cepat ialah melalui Gold Asset Enhanced JE 10 kali. Pegangan emas berganda serta merta. Okey, inilah konsep yang paling unik, yang paling hot dalam pasaran. Okey, di quantum metal inilah produk yang paling laris sekali. Bagaimana ciri JE 10 kali ni? Contoh kata modal 1,000, pembiayaan 9,000, pegangan kita adalah 10,000.
Okay, kalau misal kata modal kita 10,000, tawaruk 90,000, pegangan kita 100,000. Okay? Dan begitulah seterusnya. Kalau modal kita 100,000, tawaruk 900,000. Okay? Terkurang kosong 900,000. So pegangan kita 1 juta. So mempercepatkan lagi proses pemilikan aset kita, di mana kelebihan menggunakan produk GE kali 10 ni, harga naik 1%, kita dah ada profit 10%. Okay? Kalau harga naik 2%, kita dah ada keuntungan 20%, dan seterusnya lah 10% kita dah ada keuntungan 100%. So inilah cara bijak kita nak kembangkan duit kita dengan cepat. Modal sedikit, untung berganda. Okey. So, itu sedikit sorotan lah kenapa emas digital, okay, kenapa kita memilih platform Quantometer. So, nak kaya, nak simpan emas dan kita buat bisnes emas. Jadi saya percaya kita yang ramai-ramai pada malam ni, kita nak buat bisnes dengan emas ni. Okay? Kalau kita sebagai pelabur penyimpan emas saja, boleh juga dicapai, tapi mungkin ambil masa sedikit. Sebaliknya bila kita involve dengan bisnes emas, insya-Allah kita dapat tingkatkan aset kita dengan lebih cepat. Okey, so inilah cara capai matlamat bebas kewangan dengan cepat, bisnes Quantometer, di mana dia boleh menawarkan dekat kita satu pendapatan yang pasif. Okey, hari ini kita akan tunjukkan. Macam mana nak jadi konsultan dengan Quantometer? Macam mana nak buat bisnes dengan Quantometer? Okey, mudah saja tuan-tuan. Pertamanya kita register ahli secara percuma. Okey, refer, dapatkan link daripada introducer masing-masing. Yang mana yang belum jadi member, yang mana belum jadi member, nanti boleh dapatkan link daripada introducer. Saya percaya malam ni kita ada orang baru. Kalau yang dah existing tu mungkin dia tahulah. Okay. Kemudian kita upgrade daripada status investor kepada introducer. Okay. Minimum dia cuma 300 JA kali 5 ataupun 1 unit JA kali 10. Dan kita buat simpanan secara regularly, consistent. Okay. Dan apa kita punya tugas? Share dan invite seberapa ramai yang mungkin untuk kita promote ke status konsultan ataupun dealer. Okay? Jadi untuk peringkat pertama kita panggil sebagai introducer, dan seterusnya kita peringkat yang seterusnya dipanggil sebagai konsultan ataupun dealer. Just duplicate saja. Okay? Dia tak ada susah macam mana. Cara dia macam ni je, kita dapatkan new investor, dia buat benda yang sama. So apa yang perlu kita lakukan? Kita educate ahli tentang asas bina kekayaan menyimpan. Maksudnya kita ajar, kita educate orang tentang objektif untuk bebas kewangan, yang mana saya highlightkan 5 perkara tadi. Dan kita beri kesedaran tentang inflasi dan tabungan bocor. Okay? Di mana hari ini kita tahu kita simpan ringgit, walaupun duit kita banyak, tanpa kita sedari kita duit kita tu tadi orang kata apa, dihakis oleh inflasi. Alright. Jadi kita tengok kenaikan emas ketara hujung tahun lepas, kenaikan harga barangan. Contoh roti gardenia, kan, ayam, ikan, daging. Saya percaya impact dia akan lebih terasa untuk di tahun 2022, dan ini memberi satu kita kata satu kelebihan kepada emas. Kenapa? Emas ni dia bersifat kalis inflasi. Right? Dan seterusnya mengelakkan tabungan bocor, dan kita tetapkan matlamat kita. Okey, berapa kita nak set, nak simpan? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Okey, ikut kita punya kemampuan. Dan kita bantu ahli kita yang rangkaian kita untuk capai bebas kewangan dengan menyimpan emas secara konsisten. Alright. Sebab kita dapati kebanyakan di luar sana, bila dia beli emas tanpa ilmu yang betul, dia beli sekali dan dia menunggu harga emas naik.
Bila emas tak naik, oh tak naklah, tak untung. Yang dulu beli tak untung lagi. Alright, so kita kena ada satu satu education yang betul, di mana hari ini kita menyimpan emas, bukan kita tunggu harga emas naik ataupun turun. Okay? Jadi kita educate orang untuk menyimpan secara berkala, secara berterusan. So, jangan lepaskan peluang emas. Baik, saya pergi ke slide seterusnya. Ada yang konsultan yang sudah. Okey, tadi sedikit pengenalan. Jadi pertama kita nak betulkan kita punya mindset kita, nak betulkan kita punya objektif kita. Okey, di mana kita hari ini bukan semata-mata untuk nak dapat keuntungan daripada kenaikan emas, sebaliknya kita emas tu sendiri sebagai aset. Okey. Baik, saya tunjukkan sedikit bagi orang baru QME. QME ni apa? QME ni adalah Quantum Metal Exchange. Okay, ditubuhkan di New York pada tahun 2021. Alright, so dia ni adalah syarikat induk kepada Capacity Fintech berasaskan Bullion, berdiaktif dalam memperkasakan usahawan dan perniagaan di semua peringkat dalam industri logam berharga. Okay, melalui kaedah Fintech. Alright, so dia meliputi ekosistem QM di mana kita ada University Corporate QM lah. Okay. Dan Quantum Metal ditubuhkan pada 30 Julai tahun 2012. Dia merupakan pembekal emas terbesar di Malaysia. Dan kita menawarkan emas 99.9 kepada agensi kerajaan termasuk bank, institusi kewangan, syarikat dan juga individu berdaftar. Okay. Dan dia mempunyai kerjasama dengan bank-bank tempatan dan juga jalinan perniagaan dan pembekal jumpa emas dari luar negara termasuk Perthmin lah. Alright, jadi saya akan cepatkan slide ni. Itu serba sikit tentang Quantum Metal lah. Right? Oh, sekejap. Ini bukan slide yang konsultan. Sekejap. Sekejap. Sekejap pelanggan. Okey. Boleh. Tak worry Tuan Lan. Okey. Tadi kita dah tunjukkan sedikit dalam slide pertama tadi bagaimana kita boleh bermula untuk menjadi konsultan. Okey. Cara dia kita beli dah kita register, so kita beli emas untuk diri sendiri sama ada 3 unit JI x 5 ataupun 1 unit JI x 10. Alright. Dan kita bayar 300 untuk program kursus pembelajaran Gold. Jadi yang ditawarkan oleh QMCU tadi lah, Quantum Metal Corporate University. Okay, di mana 300 ni bukan sekarang, yang ni masa kita nak promote ke status konsultan. Okay. Level pertama kita panggil sebagai introducer.
dan seterusnya konsultan. Dia ada beberapa kriteria lah untuk daripada konsultan kepada daripada introducer kepada konsultan. Kita bermula daripada kita guna belting color daripada white, yellow, orange, green, blue, purple, brown dan peringkat tertinggi adalah black. Alright. So bila dah jadi introducer ni, kita dah boleh dapat commission lah. Okay, kita boleh dapat kita tak nak guna perkataan commission. Macam mana apa istilah tu katnya? Saya lupa. Profit sharing. Profit sharing. Profit sharing. Okay, terima kasih Tuan Syam. Okay. So inilah kriteria untuk kenaikan pangkat daripada customer nak ke introducer. Kita log masuk ke Quantum Metal System dan konsultan hanya perlu klik promote untuk menjadi introducer. Maksudnya siapa yang kenalkan kita dalam bisnes Quantum Metal ni, okay? Jadi konsultan kita yang akan aktifkan status kita ke status introducer. Okay? Jadi dalam sistem akan tunjukkan status yang terbaru bukan lagi customer, dia akan jadi introducer. Jadi saya tunjukkan dekat bahagian mana untuk basic technicalnya. Okey, inilah kriteria untuk kenaikan pangkat daripada introducer kepada konsultan. Okey, kita nak pergi ke konsultan ni, saya tunjukkan dia punya tier dulu sebelum saya pergi ke bahagian profit sharing. Dari segi income, pendapatan, saya akan tunjukkan selepas ni. Daripada introducer, kita nak pergi kepada konsultan yellow ni, apa requirement yang diperlukan? Kita kena ada 5 orang investor. Kita kena ada 5 orang investor. Sama ada investor ni sebagai investor ataupun member saja, ataupun dia juga boleh jadi introducer. Okay? Tak kisahlah dia sebagai member biasa ataupun dia sebagai introducer. So dikira untuk kenaikan ke level yellow consultant. Okay? Jadi jumlah jualan yang diperlukan adalah $7,500. Kalau ringgit Malaysia sekitar RM30,000 lah. Okay? Personal sales, personal purchase tak dikira. Dikira yang 5 ni. Okay? Ini ciri pertama untuk nak pergi kepada konsultan. Jadi saya percaya ramai yang suka tentang income kan. Jadi kita tunjuk income. First saya nak tunjuk hierarchy yang ada dulu. Daripada konsultan yellow, seterusnya kepada konsultan green. Okay, yang ni kita panggil sebagai, kalau dulu kita sebut sebagai dealer developer. Okay. Jadi nak jadi konsultan green, dia kena ada 5 orang direct konsultan yellow. Okay, dia kena ada 5 orang direct konsultan yellow. Dan requirement untuk sales yang diperlukan adalah 37,500, lebih kurang 150,000 lah. Okay. So kita akan dinaikkan pangkat ke konsultan green. Dan daripada green ke konsultan blue. Okay. Ke konsultan blue dia kena ada 5 orang direct dealer developer. Okay. 5 orang green dan 25 orang konsultan yellow. Ini syarat yang diperlukan untuk nak pergi kepada blue. Dan seterusnya kepada brown ni, dia kena ada 1.875 USD. Lebih kurang dalam apa? Yang akan klik, tolong klik kat saya Ustaz. Saya tak ingat. Kita perkiraan kita dalam bentuk USD kerana apa? Sebab kita menggunakan sebab kita di platform bukan di Malaysia saja, kita di Indonesia, di Thailand, Singapura dan juga negara-negara lain. Jadi sebagai memudahkan untuk rujukan kita menggunakan US dollar. Dan seterusnya ke konsultan black lah. Black dia kena ada 5 orang merchant developer dan 25 orang konsultan. Ini peringkat tertinggi dalam hierarki yang tertinggi lah. Okey, now kita tengok dari segi pendapatan. Okey. Untuk JE 10 kali. JE 10 kali. Katakanlah kita introducer, customer invest RM10,000, so kita dapat 2%. Serta-merta 2%. Dan sekiranya kita dealer, kita buat kita dapat dengan customer, dapatkan pelanggan, so kita akan dapat 7%. Okay.
Dan sekiranya di bawah kita ada introducer yang buat sales ni 10,000, so kita akan dapat macam overriding lah 5%. Right? Dan seterusnya untuk merchant, ini yang menarik commission ataupun profit sharing di quantum metal ni, reward ni, dia lagi besar kita punya pangkat, lagi besar dia punya allocation dia. Okay? Di mana kalau dealer buat 7, merchant pun akan dapat 7%. Okay? Kalau merchant buat personal sales, dia akan dapat 14% serta merta. Right? Kalau ada yang tak faham, boleh stopkan saya. Okey, yang ni pula sama struktur macam tadi. Di mana di sini kalau kita tengok yellow sama dengan yellow. Okey, barat kalau yellow dengan yellow dia dah putuslah kan. Jadi di QM dia still lagi dikira lah. Maksudnya atas dealer di bawah dia still dapat profit sharing 1%. Okey. Manakala dealer yang dah promote ke dealer developer, dia akan dapat 3.5%. 2.5 campur dengan 1, 3.5%. Maksudnya daripada 7 ni, bahagi 2 lah, dia akan dapat 3.5, dealer akan dapat 7. Manakala merchant pula, merchant sama dengan merchant, sama rank dengan merchant, dia tak putus juga, dia still lagi ada 1%. Okay? Kalau misalnya kata merchant developer, dia akan dapat extra 3%. Maksudnya 14 campur 3 lah, dia 17. Besar commission dia, tuan-tuan dan puan, paling tinggi dalam pasaran. 17%. Dan komisen yang tertinggi yang dibayar oleh quantum metal untuk senior merchant. Okay, senior merchant kalau misalnya kata dia buat personal sales, dia akan dapat 20%. Manakala kalau di bawah dia ada merchant, dia akan dapat 6%. Dan di bawah dia sekiranya di bawah dia ada merchant developer, dia akan dapat 3% untuk the whole team ni tadi. Okay, jadi total komisen yang dia akan dapat ataupun profit sharing yang dia akan dapat 20%. Ini untuk JAE 10 kali lah. Ini pula untuk JAE 5 kali. JAE 5 kali dia kurang sikit lah. Struktur sama tapi dia punya allocation dia kurang sikit. Kalau tadi tadi 2%, untuk JAE 5 kali 1.5% saja. Okay. Kenapa jadi kurang? Jadi saya tunjukkan. Okay. 1.5 dan dealer 3.5. Dealer buat personal sale, dia akan dapat 5. Merchant yang di bawah dia ada dealer buat dapat 5%, dia pun dapat 5%. Kalau dia buat personal sales, dia akan dapat 10%. Okay. Ini pun sama struktur macam tadi, dia ada profit sharing. Untuk senior merchant, total profit sharing yang dia akan dapat adalah 13%. Okay. Dan begitulah. Kalau di bawah dia ada merchant developer, dia akan dapat 1.5. Kalau di bawah dia ada merchant, dia akan dapat 3, extra 3. Ini untuk GSA. GSA ni dia rendah sikit. Okay, sebab yang ni kita tak melibatkan apa-apa pembiayaan. Dia solid saja. Maksudnya daripada kita punya ringgit tukarkan kepada gram, tak ada buat apa-apa pembiayaan. Okay, yang tadi itu JAE 5 kali dan 10 kali kita ambil pembiayaan tawaruk. Okay, so yang ni 0.5%. Merchant akan dapat full 3.5%. Okay. Ini untuk GSA lah. Jadi komisen dia agak kecil sikit. Ataupun saya suka sebut perkataan komisen. Jadi komisen ni tak dibenarkan dalam quantum metal. Okay, so merchant 3.5%. Yang tertinggi adalah 4.5%. Jadi mungkin ada kawan-kawan kita tanya daripada komisen banyak-banyak ni, yang saya kata tadi sampai 20% tadi ni, daripada mana QM bayar dekat konsultan 20%? Ada orang yang boleh bagi jawapan dekat saya? Daripada mana datangnya 20% ni? Tuan Azhar mungkin boleh share sikit, Tuan Azhar, daripada mana datangnya 20%? Ya Tuan Lan. Okey, dia punya komisen ni kita dapat ni daripada salah satunya daripada spread lah, yang setiap produk dia GSA, GAE 10 kali tu dia punya spread. Lepas tu daripada management fees 3.5% yang dia charge pada kita. Dan juga quantum metal ni pun dia ada dapat special price lah daripada Department untuk harga
kos emas tu sendiri. Jadi ini adalah faktor-faktor, 3 faktor ni adalah yang dapat company bagi kita punya profit tu. Itu Tuan Lan. Ya, okey. Betul sekali Tuan Azan. Okey. Jadi commission kita tadi tu, commission lagi, profit sharing yang dibayar kepada konsultan tadi datangnya daripada perbezaan harga setiap produk ni. Okey. Kalau kita tengok GSA ni, perbezaan harga dia 262.82 dijual dekat kita. Yang ni harga London Metal Exchange. Ni harga emas dunia. Dekat mana kita nak rujuk harga emas dunia ni, kita boleh pergi dekat goldprice.org. Okey. Jadi kalau kita tengok ni lah harga yang QM follow. Sekejap, dia slow sikit nak keluar ni. Ni dah. So tengok 2456 kupang 60 sen. Dia ada lari sikit lah. 1-2 sen tu sebab dia akan berubah setiap kali perbezaan RM1. Okey. Jadi tak beza banyak dengan harga emas dunia. Okey, 245.52. Yang ni pun tuan-tuan tengok sama 245.62, yang ni pun sama 245.62. Yang beza apa? Yang beza yang ni. Yang ni yang kita sebut sebagai spread. Okey, 262.82. J kali 5. Yang ni spread dia banyak dia, dari segi persentage dia 7%. Yang ni 4%. Yang ni 3%. Jadi sebab itulah JA kali 10 ni begitu popular. Kerana apa? Kerana spread dia paling rendah dalam pasaran, cuma 3% sahaja. Dan daripada 3% ni disebabkan kita menggunakan pembiayaan tawaruk untuk kita membeli emas. Kita bukan berhutang beli emas. Kita beli emas secara lani, secara tunai. Cumanya kita dapatkan pembiayaan untuk kita beli emas. Jadi kita beli emas sehingga 10 kali. That's why 3% ni kali dengan 10 jadi 30%. Daripada 30% tu tadi 10% company ambil sebagai profit dia dan 20% bayar kepada konsultan. So itulah datangnya 20%. Alright. So far ada soalan berkaitan dengan spread ni? Boleh unmute kalau ada soalan. Okey, bagi yang pertama kali join, okey. Tadi kita ceritakan tentang commission structure dan kenapa kita nak buat bisnes emas ni. Bagi orang yang pertama kali join, dia nak tahu kan sejauh mana selamatnya Quantum Metal ni. Okay, daripada kita punya official website, tuan-tuan boleh rujuk dekat sini, quantummetal.com. So inilah information yang tuan-tuan boleh dapatilah. Okay, kita nak pastikan yang kita tak terlibat dengan benda-benda yang money game dan sebagainya. Okay. First, kita tengok dekat sini. Quantum Metal adalah institusi pelaporan berdasarkan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kita berdaftar di bawah AMLA, Anti Money Laundering Act. Di mana kalau misalnya kata company-company yang bersifat scam, money game ataupun hanky-panky, dia seboleh-bolehnya menjauhkan diri daripada AMLA. So kita hari ini kita berdaftar di bawah AMLA. Maksudnya setiap aktiviti kita, setiap transaksi yang dijalankan kita dipantau oleh bank negara. Jadi tuan-tuan tak perlu gusarlah. Bukanlah mudah satu-satu institusi untuk mendapat piawaian daripada AMLA ni. Kita ada sahabat kita punya konsultan kita, AMLA committee member. Kalau dia ada malam ni boleh juga kalau dia share dengan kita. So dia tak dapat. Okay, tak apa. So nanti mungkin bila tuan-tuan rajin join preview, tuan-tuan akan berjumpa dengan sahabat kita tadi. Okay, dia boleh share lah dengan kita bagaimana praktis dekat AMLA untuk orang kata apa, untuk dapat untuk bagi satu status AMLA pada satu syarikat tu. Alright. Kemudian seterusnya kita nak tengok siapa bos dia. Okey, Quantum Metal ni adakah company luar ataupun macam mana? Quantum Metal ni dia adalah company tempatan tuan-tuan dan puan, based di Pulau Pinang. Alright. So kita boleh tengok dekat sini. Tuan-tuan pergi dekat
profil syarikat dan klik saja dekat situ. Jadi tuan-tuan boleh nampaklah dekat sini. First ni lah founder dia. Okay, founder dia Datuk Lim Konsut. Datuk Lim ni orang Penang. Orang Penang. Dia experience 20 tahun dalam kita panggil emas grad, di mana beliau beroperasi di South Africa. Okay, berdasarkan pada pengalaman beliau yang luas dalam bidang emas, maka beliau mendapat kepercayaan daripada Perth Mint sebagai pengedar eksklusif kepada Perth Mint di rantau Asia. That's why kita boleh tawarkan satu produk yang unik. Okay, sebab kita adalah satu-satunya pengedar eksklusif di rantau Asia. Dan seterusnya co-founder, pengasas bersama, Madam Esther Law Lipoh. Inilah orang yang bertanggungjawab untuk bawa Quantum Meter ke peringkat antarabangsa. Okay. So untuk pengetahuan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah jadi member, tuan-tuan boleh juga bersama-sama dengan Quantum Meter untuk membeli share Quantum Meter di Nasdaq. Okay. Kita melalui QME tadi. Alright, so inilah orang dia bertanggungjawab untuk bawa Quantum Meter ke peringkat antarabangsa. Dan seterusnya, Tuan Haji Kamari Zaman bin Johari. Beliau ni adalah pengurusi Quantum Meter Sdn Bhd. Untuk pengetahuan, beliau ni adalah orang kuat Bank Negara, di mana beliau ni tugas beliau di Bank Negara adalah dia inilah orang yang bertanggungjawab untuk memerangi company scammer money game di luar sana. Inilah orang yang bertanggungjawab yang duk kejar, duk tangkap company scam tu. Alright, jadi beliau bersama-sama dengan Quantum Meter. Jadi satu kelebihan pada Quantum Meter di mana beliau memastikan yang Quantum Meter bergerak mengikut undang-undang negara. Alright, jadi kita tak perlu besar. Dan beberapa pimpinan-pimpinan yang lain lah. Dan yang seterusnya kita boleh tengok dekat sini. Inilah penasihat syariah pensijilan produk-produk kita dikeluarkan oleh Ishraq Consulting. Dan dari segi pelaksanaan dia, dari segi renewability kita ada Tawakuf Consultancy. Okay, itu dalam proses untuk renewal. Dan seterusnya kita mendapat pengiktirafan daripada penasihat syariah antarabangsa pada AUFI. Dan emas ni merupakan barang dagangan komoditi, maka kita didagangkan di Bursa Asila. Di mana pembiayaan tawaruk, konsep pembiayaan tawaruk ni adalah kita panggil sebagai jualan tangguh. Okay? Inilah konsep mengikut prinsip syariah yang ditawarkan oleh Quantum Meter, satu-satunya institusi yang menyediakan pembiayaan tawaruk untuk pembelian emas. Alright, so kita mengikut prosedur ataupun syariah punya rules. Okay. Dan seterusnya ini adalah rakan niaga Quantum Meter. So Quantum Meter ni dia tak bersendirian. Maksudnya bukan ni company yang berdiri dengan diri sendiri. Dia berkolaborasi dengan institusi-institusi besar dalam negara. Okay, contohnya Angkasa, Angkasa Asia, Aranu Tekun, Bank Muamalat, Affinbank. Jadi emas kita daripada Perth Mint. BRICS ni adalah buat simpanan emas. Kalau orang tanya emas digital, emas kita simpan dekat mana? Kita simpan dekat BRICS ni lah. Okay, di mana BRICS ni dia dah 150 tahun experience dalam penyimpanan barang berharga. Okay? Jadi sebab itulah kita tak nak kompromi dari segi keselamatan emas kita, simpan dekat BRICS. Selain selamat disimpan, kita turut diinsuransikan oleh Lloyd's of London 100%. Right? Jadi tuan-tuan tak perlu gusar dan bimbang untuk menyimpan emas bersama Quantum Meter. Okey, so setakatlah ada soalan untuk orang baru. Jadi strategi dia mudah saja, macam kita bincangkan di awal tadi. Kita join sebagai introducer dan kita dapatkan 5 orang. Okay? 5 orang. Dan kita pastikan yang 5 orang tu buat pembelian 30,000. Okay? Untuk JA sama ada JA kali 5 ataupun JA kali 10. Untuk GSA tak dikira. Dikira untuk JA series sahaja untuk promotion. Okay? Baik, lain-lain ada soalan ke? Setakat ni saya terlalu laju ke atau macam mana? Kalau tak faham boleh tanya. Macam mana komisen dibayar ke? Komisen lagi. Dah terbiasa sebut perkataan komisen. Profit sharing, sorry.
Ada soalan tak? Baik. Kalau tak ada soalan, saya sambung sikit lagi ya. Kita nak tunjukkan sistem. Okey, inilah rupa sistem kita. Once bila tuan-tuan puan-puan dah register daripada link introducer, so inilah rupa sistem dia. Alright, sangat-sangat mudah macam kita kendalikan internet banking yang lain dekat luar sana. Cuma beza dia ada features emas lah dekat sini. Okey, pertamanya ini produk utama kita, GSA, GCA dan juga JE 5 kali dan juga JE 10 kali. Alright, so apa yang dipaparkanlah kita punya account ni, okey. First dia akan tunjukkan kotak yang pertama ni, tuan-tuan boleh tengok Go Storage Account. Okey, yang ni adalah merupakan account induk kita. Inilah number account kita. Okey, so kalau misalnya tuan-tuan nak buat transfer ataupun dan sebagainya, inilah account induk. Okey. Dan di sebelah ni adalah Gold Convert Account. Yang ni gold price merujuk kepada GSA. Dan di bawah ni voucher redemption. Jadi yang ni tuan-tuan boleh juga untuk claim voucher daripada introducer. Setengah-setengah introducer dia offer lah sebagai gift kepada new investor. Okay, kita ada tawarkan voucher. Okay. Ini boleh rujuk kepada introducer lah. Dan holding inventory ni untuk amount yang kita request advance. Okay, maksudnya kita dah buat pajakan, dia akan pindahkan ke holding inventory ni. Maksud dia, kita ada dalam DSA RM1,000 contohnya. Bila kita buat advance, kita keluarkan 850. So, yang 1,000 tadi itu tadi dipindahkan ke holding inventory. Alright. Dan ni adalah payout view, ini commission kita commission lagi. Ini kita punya profit sharing. Okay, profit sharing ni dibayar secara serta-merta. Once bila berlaku transaction, terus kita akan terima kita punya insentif, kita punya reward. Okay, dekat sini. Pembetulan untuk yang ni untuk status konsultan dan ke atas, dealer dan ke atas. Manakala untuk introducer, dia akan masukkan ke account lah GSA ni. Alright. Dan di bawah ni adalah kita punya portfolio, customer portfolio. Yang ni kita punya register link. Yang ni summary, berapa gram dah kita dah ada. Okey, berapa gram kita dah ada dan berapa value dia hari ni. Alright. Okay, saya tunjukkan sikit GSA. Simple saja. GSA kalau kita nak buat belian, just pergi dekat buy gold. Sekiranya kita nak buat penjualan, kita pergi dekat sell gold dan kita juga boleh keluarkan emas physical. Okey. Kita klik dekat physical withdrawal. Dan inilah features yang best di Contometer ni, kita boleh transfer among member. Alright, katakanlah saya nak pindahkan RM1,000 kepada akaun siapa? Akaun Tuan Azan contohnya. Okay. So saya just dapatkan GSA akaun Tuan Azan dan saya klik dekat transfer. Okay. Yang ini salah satu features yang menarik dekat Contometer di mana kita win-win situation. Di mana kalau kita nak beli GSA secara biasa, kita akan ada spread tadi lah 7%. Sebaliknya bila transfer among member, atas member tu tadi, seller tu dia nak letakkan spread ataupun dia tak nak kenakan spread. Ini yang bagus. Biasanya kita praktiskan, kita tak kenakan spread lah. Sebab apa? Win-win situation. Bila kita nak jual emas, kalau kita jual emas kepada company, dia mungkin ambil masa sikit untuk kita dapat cash. Dan bila kita buat transfer, kita dapat instant cash serta-merta. Alright. Dan features yang kedua ni GCA. Yang ni bila mana kita simpan emas dan kita ada keperluan untuk nak pakai cash. Okay. Jadi ini yang bagus. Kita tak perlu pergi dekat Arano dan sebagainya. Kita just pergi dekat request GC. Dia akan calculate lah berapa gram yang ada dalam GSA, 85%, kita boleh terus keluarkan ke account bank kita. Alright, nah ini untuk mereka-mereka yang nak rolling modal. Okay. Tadi kita ceritakan peringkat awal tadi, simpanan biasa bocor. Hari ni kita nak elakkan kebocoran, kita beli emas dulu dan baru kita belanja. Dan yang inilah produk yang paling hot, JE x 10.
Kita just pergi dekat purchase JE dan kita pilih JE kali 5 ataupun JE 10 kali. Senang saja tuan-tuan. Just masukkan berapa unit yang kita nak beli. Sebab JE kali 10 ni dia jual dalam bentuk unit. Satu unit $250. Alright. Katakanlah kita nak beli 3 unit dan just pergi kepada submit. Dia ada banyak option dekat sini untuk pembelian. Sama ada daripada GSA, daripada GSA ataupun daripada payout. Alright, so banyak option dekat sini. Bagi orang yang pertama kali, just pergi dekat click and pay dan tekan submit. Alright, so ni dia keluar dia punya summary. Ini dia punya agreement dia. Okay, tawaruk konsep. Ini dah. Okay. Klik dekat sini dan kita tekan confirm. So sistem akan bawa kita terus ke payment gateway lah. Okay, jadi macam tu saja. Kita boleh pilih mana-mana account bank yang kita nak buat transfer. Dan dari segi monitoring pula, kita nak tahu emas kita beli ni bila, gelas kita beli bila, apa transaksi yang kita dah buat. Just pergi dekat pergi dekat list. Alright, ni contoh transaksi lah. Okay. Setiap transaksi yang kita lakukan ada dia punya kod transaksi dia, tarikh dan masa, berapa gram yang kita dapat. Alright, kalau misalnya kata harga emas tinggi, gram kita akan jadi kurang. Kalau harga emas rendah, gram kita akan jadi banyak. Okay, jadi inilah yang kita maksudkan sebagai pembelian secara berkala. Kalau kita tengok contoh dekat sini, boleh kata average sebulan 10 unit lah. JE kali 10. Alright, so kita buat secara berterusan. Okay, macam mana nak check dah ada profit ataupun sebaliknya. Kita just tengok dua bahagian ni, initial investment dengan net cash out. Right, so contoh initial investment 250, yang ni 238. Maksudnya ini belum profit lah. Okay, kalau misal kata jumlah di sini kurang daripada di sini, maksudnya adalah kita status dia dah profit. Alright. Okay. Yang ni kita punya management fee refund. Maksudnya untuk JE kali 10 dia charge siap-siap 3.5% untuk tahun pertama. Alright. Jadi bila kita buat termination awal, jumlah yang belum di-charge tadi akan dipulangkan balik. Cara nak buat termination, just pergi dekat action dan tekan termination. Macam tu sahaja. Dan kita masukkanlah berapa unit yang kita nak terminate dan tekan submit. Jadi sekarang ni, during market close, kita tak boleh buat termination. Alright. Kita tunggu besok 9.30. Okay, so Abang ada soalan dekat chat. dan Azawani. Ada soalan dekat chat. Ada soalan dekat chat? Tak. JE 10 berapa ring, satu unit berapa ringgit? Okay. Dia macam ni ya. Abang boleh buat contoh kot. Contoh beli satu. Okey, kalau kita nak tengok JE kali 10 berapa seunit, dia ada tunjukkan dekat sini yang bertanya tadi siapa? Mama apa nama? Maafkan saya Mama Nisa. Mama Nisa. Okey, so macam ni Cik Mama Nisa. Dia satu unit $250 bersamaan ringgit Malaysia 1044. Ini harga yang dia jual dekat kita based on harga LME yang kalau hari ni Saturday Sunday dia follow pada hari Jumaat tengah malam lah. Okey. Dan ini management fee yang 3.5% tu tadi. Okay, kalau dalam US dollar 78.5, duit kita sekitar 38.86. So ni untuk satu unit. Okay, kalau kita nak tengok berapa total dia. Ni dia keluar
satu summary lah. 1044 management fee untuk 1 tahun 328.86 dan inilah amount yang kita kena transfer. Jadi amount ni dia berubah-ubah ikut kita punya currency. Okey. Kadang-kadang kita tengok 1,380, kadang-kadang 1,375. Ini bergantung kepada currency. Jelas Cik Amanisa, macam mana kita nak tahu berapa harga untuk satu unit GE kali 10? So malam ni berapa siapa yang belum register ataupun yang belum status introducer? Soalan dekat chat tu ada soalan Ya. dari Mama Lisa. Okey. 10 kali satu unit berapa RM? Okey, itu kita dah jawab. Kalau kita nak beli GE 10 kali, kena beli serentak atau boleh beli sikit-sikit. Alright, dia no right or no wrong. Okey, kalau misal kata kita ada modal, boleh saja kita beli serentak. Kalau misal kata kita ada kemampuan untuk kita nak beli 10 unit, just kita terus saja beli 10 unit. Right? Dia tak ada isu dekat situ, kita nak beli sikit-sikit atau macam mana, bergantung kepada kita punya bajet lah. Kalau kita ada kemampuan, kalau saya personally, kalau saya ada 10,000, so 10,000 lah saya beli emas terus. Alright, sebab apa, kita tahu beli emas takkan menyesal. Alright, so boleh saja nak beli secara serentak ataupun nak beli sikit-sikit, tak ada masalah. Termination pun kalau kita beli 4 unit kita pun boleh terminate 1 unit pun boleh. Betul, ya. Kalau misal kata kita beli, sekejap saya contoh dekat sini ya. Okey, sekejap. Contoh kita tengok yang unit banyak ni. Yang ni sekejap. Contoh macam ni lah, yang ni ada 251 unit. 251 gram. Dan ni lebih kurang dalam 5 unit. Okay, so termination. Sorry, 6 unit. Dia ada 6 unit dekat sini. Kita boleh terminate sebahagian daripada 6 ni. Tak ada masalah. Boleh je kita nak terminate 1, 2, tak ada masalah lah. Ataupun nak terminate semua sekali. Alright. Okey, ada soalan ke lain daripada kawan-kawan baru kita yang bakal bila kita? Ada soalan boleh tanya ataupun ada yang masih tak clear ataupun tak faham dekat mana-mana bahagian sepanjang sharing kita malam ni? Okey, kalau tak ada apa, saya minta kita punya senior lah, kita punya konsultan. Okay, mungkin ada nak share sikit ataupun nak bagi pesanan kepada kawan-kawan baru kita malam ni. Takkan saya seorang je bercakap kan, bosanlah kan. Jadi kita dengar daripada sahabat kita. Mungkin Tuan Azan ada lagi ke? Tuan Azan. Mungkin Tuan Azan ada pesanan ataupun pengalaman Tuan Azan bila dah involve dengan quantum meter ni.
Mungkin Tuan Azhar boleh share sikit dengan rakan-rakan kita. Tuan Azhar ada ke? Tak ada kot. Okey, so tak apa. Boleh tak kalau saya jemput Cik Hani? Cik Hani. Boleh Tuan Lan. Boleh. Baik, silakan Cik Hani. Mungkin ada nak share sedikit dengan kawan-kawan baru kita, apa perasaan bila dah jadi dealer daripada kita daripada customer dan jadi introducer, daripada sekarang Cik Hani sekarang dah dealer dan sekarang ke arah untuk jadi dealer developer. Mungkin Cik Hani boleh kongsi sedikit dengan kawan-kawan baru kita malam ni. Boleh. InsyaAllah. Amin. Doa tu. Okey. Assalamualaikum semua. Kebanyakannya yang dalam ni dah kenal Hani lah. Okay. So, perasaan tu sangat-sangat lega sebab segala perbelanjaan yang selama ni rasa hangus, memang hangus lah, bukan rasa lagi lah kan. Sekarang dah ada backup. So, dalam my projection, dalam 5 tahun lagi, boleh kutip balik perbelanjaan yang hangus tu sebab kita ada GCA, Gold Convert Account kan. So, mula-mula ni join ni sebab tertarik dengan boleh beli RM10. Siapa tak nak beli emas RM10 kan? Sebab sebelum ni beli emas kena buy gram. Kena macam mana? Kita kena commit 200 lebih kan harga emas kan? Sebab dulu-dulu buka akaun emas kat Maybank tu segram baru masih 100.5 lah. Okay, bila dah naik 200 lebih tu rasa macam alamak banyaknya. So bila jumpa Quantum Metal ni dia kata boleh mula menyimpan serendah RM10. Wah, daftar free kan? So memang join lah, kita daftar lah dulu. Lepas tu bila masuk business preview, 2 kali masuk business preview. 2 kali masuk business preview, lepas tu dah rasa macam best gila. Bank boleh jadi rakan niaga. Apa lagi yang kita nak cari kan? Bank, sebab Hani pun ex-banker, so bank memang tak akan suka-suka main sign je lah jadi rakan niaga. Lagi-lagi ejen agensi kerajaan, diorang siap buat company bersama kan, kena Aku Gold kan. So daripada situ Hani memang jadi yakin. Lepas tu yang tambah lagi excited tu, kita ada GAE tu, kita beli 1 unit, kita dapat pembiayaan 9 unit. Jadi kita punya profit tu jadi maksimum. Berbanding kalau simpan 1,000 sendiri, 1,000 emas, nilai emas sendiri, tapi kita kena melalui GAE, kita dapat 10,000 pegangan emas kan. So jimat masa menunggu Hani lah kat situ. Lepas tu GCA tu memang betul lah, QM punya motto tu kan, is Economic Recovery program. So dia memang jadi kita punya pemulih ekonomi. Kita banyak komitmen nak bayar kereta lah. Yang mana kereta tu bila habis bayar kat bank, dia depreciated. So value dia memang turun. Tapi bila kita buat melalui GCA tu, kita masuk beli emas, lepas tu keluarkan cash melalui GCA, baru bayar kereta. By the time kereta dah habis bayar, emas Hani dah berlambak lah. Hani lah kan. Emas Hani dah berlambak. Rasa macam lega lah. Dan lepas lah ni buat semua. Gaji je ni masuk dalam GSA. Lepas tu baru keluarkan GCA dulu lah. So memang rasa berbaloi. Sebab daripada kita punya transaksi sendiri tu pun QM dah bagi profit sharing. Tak macam kat mana nak dapat benda ni? Kan bertahun-tahun simpan emas dekat dalam Maybank account emas. Tak pernah pun dapat reward profit sharing macam ni kan. Kat sini kita boleh dapat gold back. Selalu dapat cashback, ni dapat gold back. So memang best lah, excited sangat lah. So itulah yang Hani nak ajak ramai orang untuk mulakan simpanan emas sebab kita dah ada platform yang patuh syariah dan mampu milik. Kan, RM10 siapa tak ada. Student pun boleh menyimpan kot.
setiap bulan ke, setiap minggu ke. Macam anak-anak Hani pun Hani dah buka kan akaun emas untuk diorang punya education education fund. So memang simpan je lah. Kita tahu kan emas macam mana daripada kita simpan dalam bank kan, 100 hari ni, tahun depan kita punya kuasa beli akan berkurang. Contoh kita ada 1,000 tahun ni, bila inflasi naik, sekarang inflasi dah 4% over, kita punya kuasa beli dah berkurang daripada 1,000, kurang 4% daripada tu. So kenapa nak rugi kan? Dah ada platform yang sangat mudah macam ni. Dan biasanya orang salah sangka, orang ingatkan kita kena commit dan ini adalah MLM. It's not. Ini dia macam account emas bank je, cuma QM offer lebih daripada apa yang bank boleh offer. Jadi siapa yang belum daftar, belum upgrade jadi introducer, slowly lah. Kalau tak faham boleh personal coaching ke dengan orang yang terdekat, yang kenal kan. Kita dalam team ni help each other je lah kan Tuan Lan. Okay. Itu saja pesanan saya. Terima kasih. Baik, sama terima kasih Cik Hani. Alright. So beliau begitu orang kata apa, bertuah ada bersama dengan Quantum Matter, dapat insya-Allah apa yang dibelanjakan selama ni dapat dikembalikan. So economic recovery itulah moto Quantum Matter lah. Dan sebagai konsultan di Quantum Matter, income Cik Hani pun ada di share baru ni, memang memberangsangkan Cik Hani. Baru sebulan je jadi konsultan, dah dapat income macam tu. Right? Jadi itulah maksud dia, begitu banyak peluang yang ada dalam Quantum Matter ni yang mana tak ada dekat tempat lain. Kita dapat satu dari segi insentif yang paling tinggi dalam pasaran, dan kita dapat serta-merta cash tu. Alright, and then saya nak minta seorang lagi, ni baru lagi sahabat kita yang dah berjaya daripada status introducer kepada konsultan. Kalau tak keberatan, saya nak minta isteri kepada Tuan Zawani kita, Puan Zubaidah. Puan Zubaidah mungkin ada nak share sikit dengan orang-orang baru kita malam ni. Puan Zubaidah, boleh ke? Dia ni ada hal sikit. Ada Tuan. Mungkin kita wakilkan kepada Tuan Zawani lah. Okeylah. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Zawani. Dah masuk Quantum Matter ni rasanya dalam bulan 11 yang di-introduce daripada dari Encik Hani tadilah. So saya harap tuan puan faham apa Tuan Lam sampaikan hari ini. Kalau yang tak faham macam Puan Hani cakap tadi, kita tanya orang yang terdekat, dia tanya sampai faham. Sebab saya tengok dekat Quantum Matter ni banyak benefit dia. Macam seperti Hani cakap tadi, first yang kita memang tertarik dengan Quantum Matter ni, simpanan emas dia pun serendah RM10. Memang tak dapat nak cari kat lain. Kalau kita pergi kedai emas, kalau kita tanya, kalau kita cakap nak beli emas RM10, orang kata kita gila lah. So kalau dekat Quantum Matter ni memang kita memang boleh beli emas serendah RM10. Dan dengan akaun GCA ni kita boleh transfer ke member. Kalau kita nak cash dengan cepat pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya dah cuba semua tu, memang dalam 1 hari 2 hari memang memang kita akan dapat cash flow. Kalau dengan member to member, saya beberapa saat saja dah masuk dalam ke akaun GCA kita amount emas yang kita nak beli tu. Dan yang sesungguhnya pasal GCA tadi tu memang betul. Saya dah cuba. Baru ni saya convert, contoh saya convert RM300. Masa tu emas 241 ataupun 242 macam tu. Baru sekarang
emas dah naik 245 atau 244 macam tu, saya dapat balik amount yang kita convert tu. Malah kita akan dapat lebih lagi. Dalam saya rasa saya dapat dalam RM10 ataupun RM20. So mana nak cari kan, kalau kita belanja, kita dah daripada kita belanja hangus, kita dah convert pergi ke emas, kita dah ada emas dekat akaun kita. And then kalau mana tahu kita dalam 5 tahun lagi emas lagi meningkat, lagi tinggi lah kita punya tu. Lagipun akaun GCA ni tak ada waktu tempoh kita nak tebus. Jadi tak ada tekanan lah untuk kita buat penyimpanan emas secara convert ni. Dan yang ketiga tu pasal gandaan tu memang sangat terbaik. Kita boleh gandakan emas tu memang dengan cepat. Bayangkan kita modal kita $250, lebih kurang anggaran 4 gram, kita dah boleh pegang emas kita dalam 40 gram. So kalau bayangkan emas, kenaikan emas tu dalam 10% pun kita dah dapat 100% keuntungan yang kita akan dapat. So memang nak pelaburan emas ni dengan penyimpanan emas ni kita kena banyak sabarlah. Okay, yang seterusnya dekat KM ni tuan dan puan-puan boleh berpeluang untuk membeli share Quantum Matter, maksudnya QMAN. So macam saya sendiri, saya dah beli berapa unit tu, memang saya dah beli banyak. And then kalau bila dia dah diapukan nanti pun insyaAllah ada kenaikan, kita akan dapat keuntungan juga. So bagi saya nak masyarakat faham dan ada kesadaran untuk menyimpan emas. Kalau kita nak simpan duit sendiri pun RM10 satu hari pun saya rasa macam bukan susah, macam tabiat kita susah nak simpan macam tu. Tapi kalau dengan Quantum Matter dengan sistem online dia, malam tu setiap waktu kita boleh beli RM10 tu. So jadi kita ada habit baru, satu hari kalau kita nak simpan pun boleh, tak ada masalah. So saya rasa ambil peluang, anda cuba sendiri setiap produk, anda tahu apa benefit setiap produk tu. Itu saja tuan lah, saya rasa proposal yang saya. Alright, terima kasih Tuan Mak Zawani ya, memang begitu terbaik ya. Jadi kita dah explore macam-macam. Tuan Zawani sendiri pun dah explore tentang QMAN, tentang GCA, tentang Gold Asset Enhance kali 10, JA kali 10. Jadi memang sangat-sangat kita kata produk yang terbukti kita dapat pulihkan ekonomi kita, okey, daripada wang kita hangus. Hari ini kita kembalikan balik pembelajaran kita melalui emas. Right? So yang lain-lain mungkin ada yang nak bertanya dengan Tuan Zawani ataupun nak bertanya dengan saya sendiri, boleh unmute lah. Okey. Boleh tak saya nak jemput seorang lagi sebelum kita tutup majlis kita malam ni. Saya nak jemput Kak Nel. Kak Nel, okey kan Kak Nel? Boleh bersiaran ke? InsyaAllah boleh Lan. Okey, Assalamualaikum semua. Tahniah kerana berada di sini. Biasalah kan hari Ahad, hujung minggu, hujan-hujan ni kan, sedap duduk depan TV sofa kan. Tapi anda semua berada di sini untuk menimba ilmu, untuk upgrade ilmu lagi. So big congratulations to all of you. Okay, Kak Nel daripada ini bercakap ni daripada Bangi. Okay, my background daripada unit trust industry dah 20 tahun dah. Okay, dan saya dipertemukan dengan Quantum Metal ni pada pertengahan Jun tahun ini, about 6 months ago, oleh introducer saya iaitu Puan Emma Norazimah daripada Penang.
who is also in the same industry, ya. Dan nak ucap thank you juga kepada Azimah, ya, Emma, kerana introducekan saya dalam bisnes yang awesome ni, ya. Dan thank you juga kepada si Fulan yang banyak memberi tunjuk anja bimbingan, alright. And of course thank you to QM kerana menyediakan platform yang sangat fantastic ini. Okay, Kak Nila bila join MU Quantum Metal ni, mula-mula tu sebab teruja kerana Quantum Metal boleh memberi pulangan yang berlipat ganda. Teruja tengok GAE kali 10. Alright, sebab as we know, kalau kita macam slide yang tadi kita tengok kan, kita tahu harga emas tu sangat lambat kan. Jadi Kak Nila pernah invest beli emas dalam bank lepas tu kita tunggu-tunggu harga tak nak naik. Jadi kita pun macam alah baik aku simpan dalam unit trust je, ada juga dividen kan. Jadi bila emas tak ada dividen, Kak Nila pun give up lah masa tu. Tapi bila selepas diceritakan oleh kawan Emma tu, tentang GAE ni boleh menggandakan serta-merta our simpanan aset emas ni. Itu yang menarik sangat perhatian Kak Nila. Dan from there on, Kak Nila attend trainings preview kan setiap minggu without fail, alright. And then Kak Nila dapati yang di sini ada profit sharing. Kalau kita jadi introducer, kita akan dapat 2%. Itu pun ada excitement lah bagi Kak Nila sebab dulu beli kat bank kan tak pernah pun bank kasih kita commission lah kan, profit sharing. Tapi beli dekat QM ni, wah dapat 2%, is something tu tak? So lepas tu, bila Kak Nila tahu tentang dealership pula, maknanya daripada earn 2% tu, kita boleh dapat 7% bila naik dealer. Dan Kak Nila tengok untuk dapatkan 5 orang direct bawah kita tu taklah susah mana, sebabnya 5 orang daripada family member sahaja kan, kita dah boleh capai dah 5 orang tu. Letak suami, letak anak kan, kalau anak lah 4 orang tu dah cukup dah, kalau lebih pun lagi bagus lah kan. And then adik-beradik kan, so family members, kawan-kawan, our besties, friends, jiran-jiran, semua tu kita boleh invite, kita boleh share dengan dia orang tentang kebaikan Quantum Metal, emas Quantum Metal ni. Jadi untuk naik dealers tu, alhamdulillah lah Kak Nila naik dalam tempoh like quite a short period, less than 2 weeks kan. So dengan total group sales 30,000 tu, alhamdulillah kita naik dealership, kita dapat 7%. So kita boleh nampak perbezaan income tu. Dulu income 2% ceput kan, macam ala bila nak tengok income besar kan. So bila dari situ kita dah nampak dah income tu dah grow. Jadi so far alhamdulillah dah dalam masa 6 bulan ni dah rasa dah terkumpul dalam 12,000 lebih lah payout tu, kita punya commission dari situ about 2,000 a month kan. So siapa nak bagi tu tak? Kalau nak income geli-geli, okay lah tu kan, betul tak? Tapi for some people 2,000 pun is a lot of money, betul tak? Atau additional income for the family kan. And yang bagusnya, kalau dulu bila Kak Nila ada je income lebih kan, ada je commission lebih, Kak Nila biasalah kan kita orang perempuan ni mula, I rasa bukan orang perempuan je, lelaki pun sama kot. Sebab tu dekat Malaysia ni, kalau kita tengok statistik kan, ramai yang tak ada savings. Even 1,000 dalam savings account pun tak ada. Itu adalah kenyataan, fakta kan. Jadi samalah Kak Nila pun macam tu. Kita simpan duit, kita ada duit ekstra, kita nak belanja. Simpan duit, kita ada ekstra duit, kita nak belanja. Itu yang tadi Brother Lan tunjuk dekat slide. Simpan duit jadi bocor, ada fund jadi bocor kan. Sebab asyik korek, nak belanja. Tapi bila sejak join emas ni kan, perasaan tu macam kita lebih wiser lah kan, kita lebih berhati-hati. Dapat je income, kita fikir dulu, aku nak beli emas dulu lah, aku nak lekatkan duit aku lah, tak naklah belanja terus, hangus terus kan. So kita buat gold convert, lepas tu dengan payout tu kita beli balik GAE kali 10 tu. Jadi aset kita bertambah. Jadi kita seronok tengok portfolio kan, dalam kita punya QM system kan, kat bawah tu ada portfolio yang macam bola bulat tu, dengan table summary tu dia tunjuk setiap kali kita beli benda tu bertambah, setiap kali beli bertambah.
So sekarang ni dalam akaun Kak Nila sendiri dah ada 1 kg. Lepas tu dekat akaun anak yang kita parking ada anak-anak kan, dah terkumpul semua tu pun dah pecah 1 kg. Saya seronok sangat. Tapi dulu tu nak beli 1 gram kat bank, 2 gram kat bank tu macam mahalnya. Lepas tu fikir lambat lah, tak ada dividen lah kan. Tapi sekarang tak ada fikir dah benda tu. Sebab kita nampak bila kita dah ada ilmu ni kan, itu yang seronoknya. Bila kita dah ada ilmu, kita dah jadi macam kita jadi addicted lah dengan benda ni. Tapi addicted dari segi yang baik lah kan. Jadi Alhamdulillah aset tu dah makin banyak. So insyaAllah misi Kak Nila sekarang ni nak berkongsi dengan seramai mungkin insan-insan kat luar sana untuk educate dia orang, didik dia orang, untuk create awareness supaya mereka lebih faham tentang emas ni, supaya mereka lebih faham kepentingan menyimpan emas ni, supaya mereka tak bocor lagi. InsyaAllah. So itu sahaja perkongsian Kak Nila, Roland. Oh, satu lagi nak remind ya, sebab ada terjadi baru-baru ini, ada kes yang di mana bila isteri join, didapati yang suami dia dah join orang lain. Jadi itu jadi satu masalah. So the best thing, sebab tu Kak Nila selalu war-war kan, bila join, the first thing you buat ialah you close your pasangan. Itu sangat penting. Sebelum orang lain close pasangan you close pasangan you dulu. Alright? And especially anak-anak you lah. Sebelum diorang pun ramai kawan kan. Kat sekarang ni pun QM dah semakin viral. So sebelum orang lain cukup, baik kita securekan family members kita dahulu. Alright? Okay, itu saja. All the best. Alright, terima kasih Kak Nel. So itulah dia satu addicted yang bagus. Kita jadi kita orang kata apa, mendidik kita punya keuangan kita. Sebelum ni duit banyak bocor kan. Kita tengok statistik yang Kak Nel sebutkan tadi, ramai orang tak boleh nak menyimpan lah. Okay? Jadi inilah salah satu caranya untuk kita nak simpan. Dan juga itulah pesanan Kak Nel tadi, kita close pasangan kita, orang yang terdekat dengan kita dulu. Right? Okay, so last, seorang lagi. Boleh ya tuan-tuan? Seorang lagi. Saya dah lama saya tak dengar suara sahabat kita ni. Tuan Razi Hamid. Tuan Razi Hamid mungkin ada sepatah dua nak berkongsi pada kawan-kawan kita malam ni, Tuan Razi? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Tuan Razi? Alhamdulillah. Sekarang ni saya sibuk sikit lah dengan aktiviti keagamaan lah sikit kan. Because tu yang kadang-kadang termiss jugalah Zoom ni kan. Apa? So apa nak cerita okay, saya mula join saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua senior QM ni yang banyak membantu saya lah dalam meneruskan career as a consultant, insyaAllah. Dan saya mula join QM ni pada bulan Jun yang diperkenalkan oleh Dr. Kaslina. Bagi saya QM ni memang best, memang dapat menjamin masa depan insyaAllah. Dan dalam masa 4 bulan saya telah mengumpul 1.5 kg gram emas, alhamdulillah. Because bagi saya ada target sendiri bulan. Apa yang kita nak capai, kita mesti ada target. Kalau kita tak ada target, kita akan miss something. So dalam hidup saya dan kepada semua yang dalam grup ini, kita mesti ada wawasan untuk membina kejayaan di masa hadapan. Dalam QM ni banyak benefit yang boleh kita dapat. Seperti dalam QM ni kita boleh dapat knowledge and how to communicate with the people, how to learn how to create the members among us. And also kebaikan dalam QM ni kita boleh sharing.
kepada member baru to invest, go dalam KM ni, because kita kena yakin banyak company yang ada dalam KM ni. So apa yang kita perlu lakukan, kita just sharing kebaikan yang ada dalam KM ni kepada member baru dan kepada ahli keluarga, dan juga untuk anak-anak kita juga boleh invest dalam, untuk share the account with the parents. So apa yang kita nak risau, because semua semua diinsurkan 100%. Apa yang perlu kita lakukan, just sharing, just kumpulkan grant. Sekarang ni harga emas tengah murah, so just kumpul sebanyak yang mungkin, insyaAllah. Dan apa lagi, sekarang ni dah tahun 2022, so wawasan tu kena ada lah, target tu mesti ada. So kalau kita ada target, insyaAllah kita akan berjaya. Itu saja Abrulan, insyaAllah. Terima kasih Tuan Hamid. Okey, jadi hari ini alhamdulillah kita orang kata apa, kita satu baik di awal tahun. Allah kita sama-sama kabaran di Quantum gerak sebanyak mana mungkin peluang yang ada di depan mata. Kita buat sehabis baik, kita tunjukkan kemampuan kita, insya-Allah. Jadi sama-sama bina kerjayaan di Quantum Matter. Alright, bagi yang mana belum bermula, boleh rujuk kepada kita masing-masing. Kalau ada persoalan ataupun kemuskilan apa untuk penerusan, dan juga kita ada menyediakan platform Telegram dan juga WhatsApp group. Kita bantu dari segi isu teknikal. Right. Baik, terima kasih kepada semua yang malam ni. Alhamdulillah, saya percaya semua malam ni begitu komited untuk kita sama-sama berjaya 2022 ni. Jadi saya doakan semoga tercapai masing-masing. Mungkin ada yang nak target 5 kilo, insya-Allah. Sama-sama usahakan tahu. Jadi kita menyediakan platform ni untuk memudahkan kita dari segi dan juga dari segi kita kata dari segi penerangan berkaitan dengan mungkin ada yang kurang mahir untuk nak present macam mana aku nak ni. Jadi kita sediakan platform ni just invite berapa ramai mungkin prospek kita ke sesi kita ada barisan speaker. Dan kita juga buka peluang kepada sahabat-sahabat kita malam ni yang mana yang berhasrat nak jadi presenter ataupun boleh kita ketengahkan, insya-Allah. Right? So itu saja. Terima kasih kepada semua. Semoga kita tahun 2022 ni sehingga kita lagi, insya-Allah hari Selasa, Rabu pula. Hari Selasa review. Alright. So itu saja sesi kita malam ni kerana join malam ni. InsyaAllah kita sama-sama kejayaan bersama. Okey. Akhir dulu malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Roland dan semua. Bagus tim. Baik. Alhamdulillah.